آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 9, baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal, akan segala perkara. Mengetahui ini hingga barang yang tiada kesudahan baginya, bagi mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana barang yang mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada kesudahan, seperti hingga barang yang tiada kesudahan, hingga barang yang tiada kesudahan baginya bagi barang, Allah mengetahui juga. Allah mengetahui pada azal, pada sedia kala, akan segala perkara. Segala perkara hingga barang yang tiada kesudahan baginya bagi barang. Mana contoh barang yang tiada kesudahan baginya bagi barang? Seperti kamalatnya, kamalat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamalat ni sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi kamalat ni barang yang tiada kesudahan baginya bagi barang. Dan segala napah ahli syurga. Ni contoh segala napah ahli syurga, gerak diam ahli syurga, termasuk barang yang tiada kesudahan. Sebab kita maklumlah, syurga neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghuni syurga neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bererti barang yang berlaku di dalam syurga dan neraka tidak berkesudahan. Jadi contoh napah di syurga ni maknanya apa yang berlaku di syurga dan neraka adalah barang yang tiada kesudahan baginya. Jadi barang yang tiada kesudahan baginya bagi barang ni Allah mengetahui. Allah mengetahui pada azal akan segala perkara, hinggalah perkara yang tiada berkesudahan pun Allah mengetahui. Allah mengetahui macam mana akan barang
yang tiada kesudahan. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan. Ni ulang acak kali dah ni. Hak berkaitan dengan Allah mengetahui akan sekian perkara, termasuklah perkara yang barang yang tiada berkesudahan. Maka mengetahui Allah Subhanahu wa taala pada azal. Mengetahui ni dia panggil ta'alluq tanjizi bagi ilmu. Mengetahui ni pada azal, tu dipanggil qadim. Jadi dia panggil ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Yang mana terdahulu Syekh Ahmad mengatakan bahawa maka baginya, bagi ilmu, satu ta'alluq jua. Ta'alluq ni fungsi, hijaan sifat. Mana satu ta'alluq jua ni, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Apa ta'alluq tanjizi? Tanjizi dahulu sudah datangkan makna. Tanjizi asal makna meluluskan, itu asal makna. Tetapi bila sebut kata tanjizi bagi ilmu ialah mengetahui. Tanjizi bagi sama' ialah mendengar. Tanjizi bagi basar ialah melihat. Tanjizi bagi kalam ialah berkata-kata. Tanjizi bagi kudrah mengada meniada. Tanjizi bagi kudrah ni lah, gerak diam kita ni, apa yang sedang berlaku sekarang, itu ta'alluq tanjizi bagi kudrah. Mengada meniada ni, kadang-kadang kita ni hanya nampak mengada meniada akan langit dan bumi, mengada dan meniada akan seseorang manusia. Apa yang berlaku di kita ni Allah yang melakukan. Apa yang berlaku di kita ni? Yang berlaku di kita sekarang, kita hidup. Hidup kita Allah yang melakukan. Allah yang mengadakan hidup kita tu. Bukan nafas, bukan udara. Jadi nampak kita tu Allah yang mengada. Hidup kita tu Allah yang mengada. Nampak kita Allah yang mengada. Dengar kita Allah yang mengada. Gerak diam kita Allah yang mengada. Tu. Itu kudrah. Sebut kata ta'alluq tanjizi bagi kudrah, mengada meniada. Kita hanya pergi nampak Allah mengadakan langit, mengadakan bumi, mengadakan manusia. Ni apa yang berlaku di kita ni. Siapa yang mengadakan? Siapa yang melakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi mengada ni dipanggil ta'alluq tanjizi bagi kudrah. Tanjizi tu meluluskan, tu asal makna. Tapi dah terjemah lah, ini istilah ilmu. Tak terjemah, istilah ilmu. Sebut kata ta'alluq tanjizi. Faham? Gitu dah lah. Macam kita duk istilah ilmu tajwid tu lah. Keiklak kena terjemah. Ikhfa kena terjemah. Izhar kena terjemah. Idgham bi gunnah ke idgham bila gunnah ke kena terjemah ke? Tak payah. Sebut je iklab. Ikhfa ya. Izhar terjemah lagi. Tak payah. Memang ada terjemahan dia, kita buka dalam buku tajwid dia terjemah. Tapi terjemah tu nak faham gitu je lah. Samalah tanjizi tu meluluskan terjemahan dia. Tapi apabila sebut kata ta'alluq tanjizi bagi kudrah, mengada meniada. Ta'alluq tanjizi bagi iradah, menentu, menetap, memutuskan. Itu tanjizi. Suluhi, itu patut padang, boleh. Sebenarnya suluhi bukan ta'alluq. Bukan ta'alluq yang sebenar, walaupun panggil ta'alluq suluhi koding pun. Dia ta'alluq yang sebenar, fungsi yang sebenar, kudrahnya mengada lah. Tapi Allah mengada tu baru. Ini sekarang ni. Ini perbuatan Allah sekarang. Allah perbuat kepada kita ni sekarang. Tanjizi hadis baru. Tapi bilakah Allah boleh mengadakan? Boleh tu qadim lah, suluhi qadim. Suluhi qadim tu ada fungsi ke tak? Tak ada.
Sebab dia nak ta'alluq ni fungsi kerjaan tu. Suluhi ni tak ada ta'alluq, cuma boleh. Pada ni boleh saja. Tapi dia panggil ta'alluq jugalah, panggil fungsi juga. Kalau ta'alluq ni kerjaan, fungsi, sifat, ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. 6 sifat ma'ani, terkecuali sifat hayat, tiada ta'alluq, tiada fungsi. Jadi fungsi ni tugas satu-satu sifat. Adapun boleh mengadakan pada sedia kala. Dah mengada ke tak? Dah. Itu sebenarnya bukan ta'alluq. Ta'alluq yang sebenar hanyalah tanjizi sahaja. Apa tanjizi bagi kudrah? Mengada meniada. Apa tanjizi bagi iradah? Menentu menetap. Tanjizi bagi ilmu? Mengetahui. Kemudian ta'alluq macam sebelum lepas lah. Ada hak qadim, ada yang baharu. Mengetahui Allah akan sekian perkara ni pada azal. Tanjizi qadim bagi ilmu. Ada ilmu hanya ada satu ta'alluq jua, iaitu tanjizi qadim bagi ilmu. Ada tak suluhi qadim bagi ilmu? Patut mengetahui tapi Allah tidak mengetahui. Tak ada suluhi sebab Allah mengetahui sekalian. Ada ni. Allah mengetahui sekalian. Jadi tak ada lah. Ni perkara ni suluhi je. Allah boleh mengetahui tapi Allah tidak mengetahui. Tak ada lah sebab Allah mengetahui sekalian. Faham tak ni? Berbeza dengan iradah. Iradah menentu menetap pada azal juga. Tanjizi qadim bagi iradah, rukun iman yang ke-6, qadar. Qadar. Iradah, qadar. Ketentuan Allah, ketetapan Allah pada azal. Tapi ketentuan Allah, ketetapan Allah ni bukan semua. Setengah aja. Setengah macam mana? Macam sebelum lepas lah. Allah menentukan lelaki, Allah tidak menentukan perempuan. Allah menentukan putih, Allah tidak menentukan hitam. Ada ni. Tapi Allah boleh tak nak menentukan sekalian. Allah menentukan pada azal kita lelaki. Boleh tak Allah nak menentukan perempuan? Allah boleh menentukan sekalian, janji benda tu benda harum. Sebab apa? Lelaki seseorang harus pada akal boleh terima. Perempuan seseorang harus pada akal boleh terima. Tapi Allah menentunya lelaki tidak perempuan, perempuan tidak lelaki. Tapi Allah boleh tak nak menentu lelaki, perempuan boleh belaka. Bukan Allah menentukan lelaki semua pun boleh. Allah menentukan perempuan ke semua pun boleh. Sebab perkara harum. Ada ni. Boleh sahaja. Hak menentu sungguh sebahagian je lah, setengah. Ada pun mengetahui sekalian. Tak ada lah seluruhnya. Allah mengetahui seseorang akan dilahirkan sebagai lelaki. Allah mengetahui seseorang akan dilahirkan tidak sebagai perempuan. Mengetahui kedua-dua. Allah mengetahui perkara tu berwarna putih. Allah mengetahui perkara tu tidak berwarna hitam. Contoh. Pada ni. Hak Allah menentu Allah Ta'ala tahu. Hak Allah tidak menentu Allah Ta'ala tahu. Sekarang Allah menentu lelaki tidak perempuan. Allah Ta'ala tahu. Perempuan Allah tidak menentu. Allah pun tahu juga. Sekarang Allah menentu seseorang lelaki. Iradah. Allah tidak menentukan sebagai perempuan dia ni. Allah menentukan dia lelaki, tidak perempuan. Mana menentu setengah je. Menentu lelaki, perempuan tak ada perempuan. Abang menentu tidak sekalian. Tapi boleh tak menentu perempuan? Suluhi, boleh, sedia kala, boleh. Tapi mengetahui hak Allah menentu pun Allah Ta'ala tahu. Hak Allah Ta'ala tidak menentu pun Allah Ta'ala tahu. Tahu macam mana? Allah Ta'ala mengetahui pada azal seseorang itu akan dilahirkan sebagai lelaki, dan Allah mengetahui pada azal seseorang tu tidak akan jadi perempuan. Mana hak Allah Ta'ala menentu, Allah Ta'ala tahu. Hak Allah Ta'ala tidak menentu, Allah Ta'ala tahu. Sebab Allah Ta'ala mengetahui sekalian. Tak ada seluruhi. Nak kena beza dengan iradah. Mengelupas panjang dah. Ta'alluq ni. Mana kita ni? Ta'alluq ilmu satu jua.
Tanjizi qadim, tanjizi hadis tu mustahil sangat-sangat lah tu. Apa tanjizi hadisnya? Allah mengetahui yang baharu, sebelum tu jahil. Mustahil sangat-sangat lah kalau berpegang ada tanjizi hadis bagi ilmu mengetahui baharu. Kafir orang ni, ijma' ulama. Kalau mengetahui tu baharu, sebelum mengetahui jahil lah. Jadi mengetahui tanjiz hadis tak ada. Suluhi qadim tak ada juga. Allah boleh mengetahui tapi Allah tidak mengetahui. Tak ada dah suluhi. Sebab apa? Allah mengetahui sekalian. Dia ginilah. Kita sebut ni, sebut secara kasar, bunyi sama. Allah mengetahui segala-gala perkara. Allah menentukan segala-gala perkara. Allah melihat akan segala-gala perkara. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu hak alim mengetahui pula ayatnya macam mana? Hujung-hujung dia tu lah. Tak apalah, tak ingat ayat pun. Jadi makna kita sebut Allah mengetahui segala-gala perkara. Tersebut dah Allah menentukan segala-gala perkara. Tersebut dah Allah melihat segala-gala perkara. Tersebut Allah mengetahui segala-gala perkara. Allah kuasa atas segala-gala. Ayat tadi, wa ala kulli syai'in qadir. Allah Taala amat kuasa atas sekalian perkara. Pada ni Allah melihat akan sekalian perkara. Kullu ni ada dua, kullu jami', kullu majmu'. Pada ni sekalian ni ada makna sekalian habis. Ada kullu dengan makna sebahagian. Sebahagian kullu juga. Hak tu duk bahas kullu bid'atin dalalah tu. Tiap-tiap bid'ah kullu jami' ke majmu'. Dia bahas itu pula dari segi bahasa. Sebab memanglah Quran menyebut Allah mengetahui sekalian perkara. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas tiap-tiap perkara amat kuasa. Tapi sekalian ni sama ke tak? Ada sekalian yang habis. Ada sekalian yang makna sebahagian. Atau kullu jami' kullu majmu' tu. Ada ni. Kalau mengetahui sekian perkara memang habis. Hak ada Allah Ta'ala tahu, hak tak ada Allah Ta'ala tahu. Tak ada Allah Ta'ala tahu juga ke? Kita tahu dak hak tak ada. Kita tahu dak hak tak ada. Kita tahu ada je. Duit ada je tahu, duit tak ada. Tak tahu. Dah. Ada je tahu, tak ada nak tahu ke mana. Mau ada duit tahu lah. Tak ada duit. Nanya tak ada duit dah tahu pergi beli masuk yang ni beli barang tak nak bayar. Tak ada duit dah. Saya tak tahu tak ada duit, saya tahu ada je. Ada pun tahu, tak ada pun tahu. Hak tak ada tahu tak ada lah. Mana ni? Jadi Allah mengetahui hak ada Allah Taala tahu, hak tak ada Allah Taala tahu, hak wajib Allah Taala tahu, hak mustahil Allah Taala tahu, hak harus Allah Taala tahu. Ni habis. Mengetahui sekalian, tak ada kecuali. Ada ni. Jadi tak ada lah suluhinya. Boleh mengetahui tapi tidak mengetahui. Tak ada lah sebab sekalian. Mustahil. Anak bagi Allah, Allah Ta'ala tahu. Anak bagi Allah tak ada. Perkara mustahil. Sekutu bagi Allah, sekutu bagi Allah, Allah Ta'ala tahu. Sekutu bagi Allahnya tak ada. Tahu perkara mustahil. Ada pun bila kita sebut kata kudrah dan iradah, Allah Ta'ala menghendaki sekian perkara. Allah Ta'ala amat kuasa atas sekalian perkara. Hak ilmu tadi yang wajib, yang mustahil, yang harus, Allah mengetahui belaka. Ada pun kudrah iradah, hak wajib tak masuk, hak mustahil tak masuk, hak harus pun setengah je. Hak harus pun
Kan haru belaka kan, lelaki haru, perempuan haru. Allah menentu lelaki tidak perempuan, Allah menentu perempuan tidak lelaki. Mana pakai haru pun setengah aja. Hak wajib tak masuk dah kudrah iradah. Hak mustahil tak masuk dah kudrah iradah. Hak haru pun setengah aja. Allah menentukan putih tidak hitam, menentukan hitam tidak putih, menentukan besar tidak kecil, menentukan kecil tidak besar. Kan separuh belaka tu panggil kan. Ada ni. Jadi kudrah iradah perkara haru saja, perkara haru pula setengah. Bukan sekalian. Kita maklumkan hak wajib atau mustahil tak ada kaitan dengan kudrah dan iradah. Mana hak wajib? Zat Allah, sifat Allah, perkara yang wajib ada. Berkait dengan kudrah iradah, Allah menentukan zat Allah ada. Allah menentukan sifat Allah ada. Ada tak kait dengan kudrah iradah? Ada ni. Perkara mustahil tak berkait juga. Anak Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Adakah Allah menentukan anak tak ada? Adakah Allah menentukan isteri tak ada? Ataupun adakah Allah yang meniadakan akan anak? Adakah Allah meniadakan akan isteri? Ada tak kait kudrah iradah perkara mustahil. Jadi perkara harus saja yang berkait dengan kudrah iradah setengah pula, bukan sekalian. Tapi bila kita cakap Allah Ta'ala mengetahui sekian perkara, Allah Ta'ala menentukan sekian perkara, Allah Ta'ala amat kuasa atas sekian perkara, sebut sekalian. Tapi tak sama sekalian tu. Allah melihat sekalian perkara, perkara yang ada, hak tak ada Allah tidak melihat. Hak tak ada Allah tidak melihat. Anak Allah ada ke tidak? Tak ada, itu mustahil. Allah melihat tak anak Allah? Tak lah, benda-benda tak ada. Ada ni. Sekutu bagi Allah Tuhan yang kedua, tak ada, perkara mustahil. Allah melihat tak sekutu bagi Allah Tuhan yang kedua? Tidak lah, sebab benda tak ada. Tapi kalau mengetahui anak bagi Allah, Allah mengetahui bahawa tak ada. Sekutu Tuhan yang kedua, Allah mengetahui bahawa tak ada. Mengetahui habis. Melihat akan perkara yang ada sahaja. Sama ada yang wajib, zat dan sifat Allah, sama ada yang harus, zat dan sifat makhluk. Allah melihat perkara yang ada. Tapi kita tak cakap gitu. Kita cakap Allah melihat segala-gala perkara. Tak sedut sembunyilah. Allah melihat semua. Semua hak mana? Semua hak ada. Allah mengetahui semua. Semua mana hak ada Allah Ta'ala tahu. Hak tak ada Allah Ta'ala tahu. Hak wajib Allah Ta'ala tahu. Hak mustahil Allah Ta'ala tahu. Hak harus Allah Ta'ala tahu sekalian. Allah menentu, Allah amat kuasa sekian perkara. Sekian perkara yang harus pun setengah sahaja, bukan sekalian, setengah. Tak ada salah kita sebut sekalian tu, bukan kata salah ni. Tak ada salah, tak payah ubah-ubah nah. Allah mengetahui sekalian, itu sahih lah. Allah menentu sekalian, cukup tak apalah. Sekalian hak mana? Sekalian hak berlaku tu tuan-tuan Allah lah. Dan sekalian hak berlaku tu perkara harus kan? Setengah je, bukan sekalian sungguh. Kan? Jadi mengetahui ilmu tanjizi qadim juga. Tidak ada sulih qadim, tak ada. Sebab apa? Sebab Allah mengetahui sekalian. Allah menentu setengah. Setengah lagi tu suluhi qadim. Tanjizi qadimnya Allah menentukan seseorang lelaki. Menentukan perempuan suluhi qadim. Allah boleh menentukan pada azal jadi perempuan, tapi Allah tidak menentukanlah. Tapi Allah boleh menentukan. Sebab apa? Harus je lelaki, harus je perempuan. Mana suluhi je lah, boleh. Tapi Allah tidak menentulah. Allah menentu lelaki, tidaklah perempuan. Allah menentukan perempuan, tidak lelaki. Allah boleh tak menentu lelaki dan perempuan? Boleh tak ke lelaki perempuan ni? Sebab apa? Sebab perkara yang harus akal boleh terima belaka. Lelaki, ya okey, akal boleh terima. Perempuan, akal boleh terima.
Allah boleh menentukan kedua-dua. Bolehlah sebab perkara harum. Tapi Allah menentukan sungguh tanjizi. Lelaki tidak perempuan, perempuan tidak lelaki. Itu tanjizi dia panggil. Tanjizi qadim bagi iradah. Hak suluhinya hak boleh itulah, tapi Allah tidak menentukan. Ada pun ilmu mengetahui sekalian. Tak ada tanjizi bagi sifat ilmu. Tanjizi tak ada suluhi bagi sifat ilmu. Tanjizi hadis macam sebut tadilah. Mengetahui yang baharu mustahil sama sekali. Sebab Allah mengetahui pada azal, pada sedia kala, dia panggil tanjizi qadim. Maka mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal, pada azali, sedia kala. Jadi bahasa Melayu pun azal, tapi bahasa Melayu sebut azali tau. Azaliyun, dimaksud ia nisbah yang dibangsakan kepada azali. Mana jadi bahasa Malaysia tau. Azali ni sedia kala. Azali ni sedia kala. Qadim lah. Qadim azali. Sama makna ke dah? Ni ada perbahasan lah dari segi qadim azali ni. Kita pakai pandang mudahnya sama je makna. Qadim dengan azali. Qadim azali sama je. Mana apa ni? Sedia kala. Qadim sedia kala, azali sedia kala. Jadi tanjizi qadim bagi ilmu, Allah mengetahui pada azal, pada sedia kala. Mengetahui akan segala perkara. Ini segala sungguh ni. Sekalian yang wajib, sekalian yang mustahil, dan sekalian yang harus. Mengetahui sekalian ni hingga barang yang tiada kesudahan baginya, bagi barang. Barang yang tiada kesudahan pun Allah mengetahui. Barang yang tiada kesudahan Allah mengetahui macam mana? Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tiada kesudahan. Perkara yang wajib tiada kesudahan. Perkara yang mustahil tiada kesudahan. Perkara yang harus tiada kesudahan. Tapi didatangkan contoh perkara yang wajib dengan perkara yang harus saja. Mana barang yang tiada kesudahan? Seperti kamalatnya sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Ini perkara wajib. Dan napas, segala napak di syurga, ini perkara yang harus. Perkara mustahil pun tidak ada kesudahan juga. Sekarang barang yang tiada kesudahan baginya, bagi barang, contoh perkara yang wajib, sifat kamalat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat ketinggian bagi Allah. Ni ulang semua lah. Sebab ni kita wajib berpegang secara ijmal, secara kasar ringkas. Allah bersifat dengan sifat kamalat yang tidak terhingga bilangannya. Ni kita berpegang dah secara ijmal di awal kitab Faridatul Faraid kita ni. Adapun 13 sifat ataupun 20 sifat, itu wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara detail. Sifat Allah bukan 13, sifat Allah bukan 20. Sifat kamalat bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Ini ulang sama-sama dah ni. Tidak terhingga bilangan ni bukan sejuta, bukan 1 bilion, bukan 1 trilion, bukan 1 trilion. Boleh sebut dah. 1 trilion. Ada kesudahan bilangan. Lambatlah nak habis bilangnya, tapi ada kesudahan. 1 trilion. Ada kesudahan. Ada ni. Macam mana 1 trilion? Dan ni triliun, tak triliun. Triliun ni 1000 bilion. Kan gitu?
Bilion ni 1000 juta. Ayo. Juta ni 1000 ribu. Tu. Juta ni 1000 ribu. Ada tak nombor 1000 ribu? 1000 ribu. Lepas daripada 999,000, 1000 ribu lah. Kau dah belajar? Lepas daripada 999,000 kena 1000 ribu. Tak ada lah 1000 ribu tu sejuta. 1000 juta jadi sebilion. 1000 bilion jadi 1 trilion. Satu tu ni banyak sangat-sangat, tapi ada kesudahan. Faham situ? Sekarang ni sifat kamalat bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Hak kita wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal. Hak ni hak perkara yang wajib. Perkara mustahil, sifat naqais dia panggil. Sifat kekurangan. Bagi Allah mustahil kan? Kalau sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah tidak ada kesudahan bilangannya, lawan pada sifat kamalat, sifat kekurangan, tak ada kesudahan juga. Allah mengetahui dah akan sifat kekurangan yang tak ada pada Allah, lawan pada sifat kamalat yang ada pada zat Allah. Allah mengetahui hak ada, Allah mengetahui hak tak ada. Ada ni. Hak ada sifat kamalat bagi Allah, hak tak ada sifat naqais kekurangan bagi Allah. Jadi sifat kamalat lawannya sifat naqais, sifat kekurangan. Jadi sifat kamalat, sifat yang wajib, tidak terhingga bilangannya, lawan kepada sifat kamalat yang tidak terhingga bilangannya, sifat naqais, tidak terhingga juga bilangan. Hak wajib Allah mengetahui, hak mustahil Allah mengetahui. Jadi sifat yang wajib tidak ada kesudahan, sifat yang mustahil tidak ada kesudahan, Allah mengetahui belakalah. Hak wajib sungguh di Tuhan pun Allah mengetahui. Hak mustahil, hak naqais kekurangan pun Allah mengetahui. Hak tak ada di Tuhan. Jadi segala perkara yang wajib, yang mustahil, yang harum ni, perkara yang tak ada kesudahan belaka, Allah mengetahui sekalian. Termasuk sifat naqais, sifat kekurangan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu pegangan kita hak mula-mula kan. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah dari sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil ada langit, ada bumi. Itu dalil dia. Hak kita berpegang secara ijmal. Tak ni. Kita sebut maha suci Allah daripada sifat kekurangan, itu dipanggil istihalatul mustahil. Ingat tak? Kan kita berpegang sifat wajib, kita berpegang sifat mustahil, kita berpegang sifat haruh, kita berpegang bagi Allah dan Rasul. Akhirnya kesemua atas jalanan sifat 20 jadi 50. Atas jalanan sifat 13 jadi 36. 36. Atas jalanan yang menyabitkan takwin idrak jadi 58. Ilmu tu ada mana? Ada dalam kitab Faridatul Faraid. Dah tak siapa lagi kan? Siapa dah? Ini pusingan yang kedua. Kau dah siapa lagi ni? Ada kata 50, ada kata 36, ada kata 58 yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Kalau atas jalanan sifat 20 jadi 50 lah. Atas jalanan sifat 13 jadi 36. Ada ni, jadi 36. Atas jalan sifat 24 jadi 58. Hak dalam jadual tu jadi 68. Ingat dah jadual? Ingat dah jadual? Jadual sifat 20 tu lah, ingat dah? Ke duduk mana? Gulung gitu je. Gulung gitu. Kan berapa frame kan? Berapa frame molek. Lepas tu bubuh tinggi-tinggi. Dah bubuh tinggi bukan boleh baca. Buah rendah-rendah.
Benda boleh baca. Dalam tulisan tu halus. Kalau nak tu buat mana? Buat apa tu? Boleh buat. 30 ya ke berapa? Jadual tu dia buat ni huruf besar. Huruf besar tu jadi cuma huruf dia tu jadi macam pecah sikitlah sebab dia hak kecil kan, dia huruf besar tu. Jadi huruf tu jadi macam dot macam hak asal lah. Dan mungkin dia huruf besar. Jadi huruf tu jadi macam itu zikir. Jadual tu berapa? 68. Memang ada pandangan 68. Tapi pelik 68 ni kita 50 hak biasanya. Mana? Kan ada orang nak pula. Nak boleh je kita beritahu pada tuang dia. Orang kalau sebut buat jadual ni dalam FB siap. Orang ni kata saya nak, orang ni kata saya nak. Kalau siapa nak jadual tu tanya dengan Mi Mi jadi ejen. Kan biasa kalau sebut jadual tu dalam FB adalah saya nak. Admin pun senyap jawab kesian kau orang. Jawab. Macam nak dapat. Saya pergi ke Mamang hok kemarin dulu tu. Ada lah. Orang puang dia beli nak keping. Nak keping. Seorang je tapi beli nak keping tu nak hadiah lah tu. Nak hadiah lah biasanya. Dah tahu dah aku nak buh orang tamu nak buh dapur nak buh tempat tidur tempat sembang mana boleh tengok semua aku ingat ke mana. Biasa orang ambil banyak ni dia hadiah kat orang. Memang saya lama dah tengok jadual ni. Dalam biasa orang budak frame lah. Kadang-kadang terima orang tahlil kan kampung-kampung tu ada jadual. Lama dah tengok jadual tu. Ada seorang tu jadual, dia tak tahu pun jadual tu apa benda. Mungkin dia ingat ke barakah. Tak, sebab jadual tu yang mentasahihkan jadual tu, yang mentasahih mana? Yang mentasahih ni yang mengakulah kita panggil dak. Siapa? Almarhum tuan guru Haji Mak Syafi'i Losong. Pondok Losong tu lah. Tu Haji Mak Syafi'i Losong lah yang mentasahihkan jadual tu. Jadual tu tahun 40-an lah. Jadual tahun 40-an. Nak boleh je. Tuang dia ada bawah tu. Biasa tuang dia ada bawah tu. Pergi cari tuang dia lah. Tuang dia ada bawah. Suruh tuang dia balik rumah lagi ambil. Takutkan habis kelas orang nak kan, bawa lah jadual tu. Tapi dalam tu 68. Kita masyhurnya 50. Tapi 50 ni hak mustahil kita pegang juga. Kita pegang kod mana? Maha suci. Pegang kod istihadatul mustahil lah tu. Kan saya sebut tadi kan, berpegang secara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyak. Maha suci itu dipanggil hukum kepada sifat mustahil. Maha suci itu dok sama sekali. Sifat kekurangan bagi Allah. Sifat kekurangan, sifat mustahil. Kita pegang hukum dia. Dok lah. Abang nak dok. Maha suci. Kalau kita katakan Maha suci Allah daripada sifat lemah, Maha suci Allah daripada sifat karahah lah, daripada sifat iradah, Maha suci Allah daripada sifat jahil, Maha suci Allah daripada sifat mati. Itu hukum yang kita pegang. Hak wajib kita pegang sungguhlah dia Allah dan Rasul. Sungguh Rasul benar, Rasul amanah, Rasul tabligh, Rasul fatanah. Dok sama sekali lah Rasul dusta. Dok sama sekali lah Rasul khianah. Kita pegang hukum dia lah. Cuma kita ni cakap kasar kok, pegang hak wajib, pegang hak mustahil. Kalau pegang mustahil kafir lah. Anak mustahil lemah, pegang tuan lemah kafir lah. Mana mustahil Rasul dusta, pegang Rasul dusta, tak ada apalah, kafir orang tu. Dia kata pegang mustahil, cakap je gitu, tapi maksud bukan gitu. Macam kita bicara melepas bab ta'alluq, mungkin kita tak pandai,
Tapi pegangan tak lari dah pegangan kitanya. Cuma kita tak pandai. Macam saya sebut tadi, Allah Ta'ala mengetahui segala-gala. Allah Ta'ala kuasa segala-gala. Kalau tanya kita segala-gala mana Tuhan tahu? Segala-gala mana Tuhan kuasa? Tak ada nak jawab. Tak ada nak jawab. Tapi kalau orang cerita Tuhan mengetahui, habislah. Hak wajib Tuhan tahu, hak mustahil, hak tadak pun Tuhan tahu, hak harus pun Tuhan tahu. Dah Tuhan kuasa, kuasa Tuhan tak berkait dengan perkara wajib. Kan ada kita berpegang Allah yang kudrah lah yang mengadakan zat Allah. Allah yang sebab kudrah lah yang mengadakan samak basar Allah. Tak ada gitu. Adakah kita berpegang Allah yang sebab kudrah lah yang mentakdakkan anak? Allah yang kudrah lah yang mentakdakkan isteri Allah. Anak tak ada, isteri tak ada, nak mentakdakkan apa benda tak ada. Sia-sia dia panggil tahsilul hasil, meniadakan barang yang memang tiada. Tak kena kuasa gitu, tak berkait. Sekarang anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Kudrah lah yang mentakdakkan barang yang memang tak ada. Ada pegang gitu? Tak pegang gitu. Tapi kalau suruh cerita tak pandai. Mana ni? Ke macam mana? Allah kuasa buat anak, tapi Allah tak buat. Tak ada. Ada pegang gitu. Tapi nak cerita, samalah. Sifat wajib pegang, sifat mustahil pegang. Pegang sifat mustahil balik awal lah. Mana sifat mustahil lawan pada sifat wujud? Adam tak ada. Jadi kamu pegang Tuhan tak ada. Dah kamu kata pegang sifat mustahil, Tuhan baharu mustahil. Pegang Tuhan baru. Dah kata pegang sifat mustahil. Ni kadang-kadang awak teh ni pening kawan. Pegang si akidah 50. Pegang akidah 50. Mana 50 hak mana? Dia ceritalah sifat wajib, sifat mustahil. Sifat mustahil, pegang juga sifat mustahil. Pegang, kalau tak pegang tak cukup 50. Dan sifat mustahil tu contohnya tak ada Tuhan. Ya tak ada Tuhan, sifat mustahil. Dan kamu pegang Tuhan tak ada. Dok dia kata. Dok kenapa kamu kata kamu pegang sifat mustahil? Dok pegang Tuhan tak ada. Tak pegang Tuhan baru, tak pegang Tuhan binasa, tak pegang Tuhan lemah. Lepas tu tak ni kata pegang sifat mustahil. Tak pegang lah tu. Tapi tak cukup 50 pula, pening pula dia ni. Pegang hukum dia. Sifat wajib sungguh di Allah dan Rasul. Sifat mustahil terpegang dak di Allah dan Rasul. Tu kita pegang hukum dia. Pegang akidah 50 tu, pegang hukum dia. Ada ni. Sifat wajib itu di akal. Sifat mustahil itu hukum akal. Yang kita pegang tu hukum syarak. Mana? Pegang tu sungguh Allah ada. Ada Allah wajib pada akal. Pegang tu sungguh Allah kuasa. Sifat kuasa tu wajib pada akal. Kita pegang tu dak Allah lemah. Lemah tu mustahil pada akal. Kita pegang hukum dia. Ada ni. Pegang hak maha suci tu lah. Cuma biasa kalau hak ijma', hak dalam kitab disebut maha suci. Jadi saya ulang-ulang mudah maha suci lah. Hak yang kita nak pegang sifat mustahil. Maha suci Allah daripada lemah. Maha suci Allah daripada jahil. Maha suci Allah daripada pekak buta. Tu kita nak pegang. Maha suci tu hukum dia sifat mustahil. Jadi kita pegang secara ijma'nya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah bersifat kekurangan tidak terhingga banyaknya. Jadi perkara wajib sifat kamalat tidak barang yang tiada kesudahan baginya. Sifat yang mustahil naqais lawan pada sifat kamalat pun samalah juganya barang yang tiada kesudahan baginya. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tiada kesudahan. Jadi hak tiada kesudahan ni hak wajib, hak mustahil, hak harus. Tapi contohnya hak wajib dan hak harus je. Mana wajib seperti kamalatnya, seperti sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala napah ahli syurga. Napah ahli syurga ni perkara harus.
Jadi perkara haruh ni, nampak di syurga, perkara haruh ni, syurga dan neraka dan penghuninya barang yang tiada kesudahan. Sebab syurga neraka dikekalkan oleh Allah, penghuni syurga neraka dikekalkan oleh Allah. Jadi perkara yang akan berlaku di syurga neraka, barang yang tiada kesudahan baginya, Allah mengetahui sekalian. Allah mengetahui sekalian. Sifat kamalat bagi Allah, barang yang tiada kesudahan, Allah mengetahui sekalian dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan. Perkara haruh, nampak di syurga, barang yang tiada kesudahan juga, Allah mengetahui sekalian. Bezanya bukan hanya Allah mengetahui sekalian. Apa yang berlaku di syurga dan neraka adalah ta'alluq kudrah iradah Allah yang tiada kesudahan. Kalau kamalat Allah berkait dengan Allah mengetahui dengan pengetahuan ada kesudahan. Adapun nampak di syurga ni bukan Allah mengetahui saja, Allah menghendaki dan Allah yang melakukan. Ada ni kan perkara wajib ilmu. Kudrah iradah tidak berkait dengan perkara wajib. Sifat kamalat Allah barang perkara yang wajib. Ilmu lah, ilmu. Allah mengetahui. Sifat kamalat Allah tidak ada kesudahan. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada kesudahan. Tapi perkara yang wajibnya berkait dengan ilmu. Ada pun nampak di syurga perkara yang harus. Bukan ilmu saja, kudrah iradah. Sifat kamalat Allah ilmu, mengetahui. Tak berkait dengan kudrah dan iradah. Sebab perkara wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Ada pun nampak di syurga perkara harus. Bukan hanya mengetahui, bahkan Allah menentukan, bahkan Allah yang melakukan. Nampak di syurga tu Allah yang melakukan. Oh, jadi gitu ta'alluq iradah tak ada penghujung. Tak ada penghujung ah. Ta'alluq kudrah tak ada penghujung ah. Mana ta'alluq iradah dan kudrah? Qada tu lah. Mana qada tak ada penghujung. Kan ada ni. Barang yang Allah Ta'ala menentukan. Apa dia? Atas dunia je. Akan berlaku di syurga neraka? Allah tidak menentukan. Allah menentukan. Muwafaqah dengan ilmu lah. Tapi sini bicara bab ilmu. Ilmu baiklah sesat ilmu tu. Allah mengetahui segala-gala perkara yang akan berlaku di syurga dan neraka. Perkara yang berlaku di syurga dan neraka ni barang yang tiada kesudahan baginya, Allah mengetahui sekalian dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan. Sesat. Perkara yang berlaku di syurga dan neraka ni kesemuanya ditentukan oleh Allah pada azal. Bukan ketentuan Allah pada azal hanya setakat perkara atas dunia. Oh, kalau catatan luh mahfuz, tu sampai kiamah jua. Adapun ketentuan azali tidak ada penghujung. Ketentuan azali tu dia panggil ta'alluq tanzizi qadim bagi iradah. Makna ta'alluq iradah tiada penghujung. Sampai masa berlaku di syurga tu. Napah ke, gerak diam ke, perbuatan Allah, keesaan Allah pada af'al, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Berlaku di dunia, perbuatan Allah. Berlaku di akhirat, perbuatan Allah. Barang yang berlaku di akhirat tiada kesudahan. Hak tiada kesudahan itulah perbuatan Allah, keesaan pada af'al, pegangan kita. Itu je lah. Hak sifat kamalat Allah mengetahui je. Tak berkait dengan kudrah dan iradah. Sebab itu perkara wajib. Perkara harus. Mengetahui, menentu, melakukan. Tidak ada penghujung. Jadi ta'alluq iradah dan kudrah tiada penghujung. Ada ni. Sebagaimana atas dunia makhluk air bekas, di syurga neraka pun makhluk air bekas. Faham tak? Terseksanya ahli neraka bukan api neraka yang air bekas.
Terseksanya di neraka adalah af'alullah. Neraka makhluk tak bekas sama sekali. Tu pegangan kita. Lepas tu duk cakap api neraka. Itu panggil cakap asbab. Ada tak orang sebut ni pedihnya perbuatan Allah. Tak, pedihnya api neraka, panahnya api neraka, terseksanya dengan api neraka. Itu makhluk. Salah ke? Tak salah, tu asbab. Ke mana? Ada apa? Cerita asbab lelaki tu. Ni tak boleh langsung cerita makhluk. Cerita asbab makhluk syirik. Allah kata. Dan cerita neraka pun makhluk kok. Samalah kalau kita cakap sekarang. Allah panah matahari. Ataupun sejuk hujan. Panah api. Sejuk kipas ekong. Sama je itu cakap asbab. Di hari akhirah, nikmatnya syurga. Nikmat tu Allah buat, bukan syurga buat. Azabnya api neraka, azab tu Allah buat, bukan api neraka yang buat. Makhluk tak ada bekas. Kita hak ni, hak tadi cakap tak pandai, pegangan okey. Kadang-kadang cakap pandai, pegangan tak betul. Cakap pandai, pegangan tak betul. Cakap pandai pun hak berlaku perbuatan Tuhan belaka. Macam mana tu cakap pandai. Dah berlaku di akhirat. Dah Tuhan tu. Dah kata hak berlaku perbuatan Allah belaka atas dunia saja. Salah. Makhluk tak ada bekas. Cakap pandai. Makhluk tak ada bekas. Patut api neraka ada bekas ke tak? Makhluk tak ada bekas. Patut malaikat. Malaikat tak ada bekas juga ke? Kejut pula dia ni. Dia kata makhluk tak ada bekas. Ingat ke makhluk manusia? Manusia je makhluk. Malaikat tidak makhluk. Dan makhluk tak ada bekas, malaikat tak ada bekas jugalah. Lepas tu kita duduk ngapa tugas malaikat? Ngapa tugas malaikat tu kemudian? Kenal Tuhan dulu, bukan kenal malaikat dulu. Kenal Tuhan dulu. Allah yang esa pada perbuatan. Semuanya perbuatan Allah. Makhluk tak ada bekas. Kenal Tuhan dulu, bukan kenal malaikat dulu. Bila kenal Tuhan dulu, semuanya perbuatan Allah, makhluk tak ada bekas. Ceritalah tugas makhluk. Ceritalah cerita az-zahir, asbab. Menurunkan rezeki, menurunkan hujan, menurunkan wahyu, meniupkan roh, mencabut roh, mencatat kebaikan, mencatat kejahatan. Semua tu af'alullah, makhluk tak ada bekas. Tu pegangan. Kalau kita nak cakap malaikat tu, apa cakap makhluk lah tu? Syirik ke? Tak, cakap asbab. Kalau salah pengajian. Kalau cakap aja makhluk syirik. Dah kita cakap malaikat tu, makhluk juga. Cakap bak muka nakir tu, makhluk juga. Dah apa yang berlaku di alam barzah, perbuatan Allah. Tapi kita cakaplah muka nakir tu. Ceritalah muka nakir. Muka nakir katok, muka nakir cokeh. Cakaplah. Dah macam sekarang kita cerita malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Malaikat yang mencatat. Malaikat tu makhluk, boleh bekas ke? Samalah malaikat yang mencatat, kita yang mencatat. Kalau kerani yang mencatat, yang menulis. Tapi apa yang berlaku tu perbuatan Allah. Tak ada salah cakap makhluk. Ni cakap makhluk bubuh syirik. Ni bengong sangat ni. Bukan memang bodoh sangatlah. Mengaji apa beseng gitu. Sekalian kodok-kodok. Kalau kata makhluk je, syirik. Tidak sedar tu. Cakap syaitan. Syaitan tak boleh bekas. Tersesat seseorang. Kodok-kodok. Siapa yang hidayah? Allah. Man yahdillah. Allah. Siapa yang menyesatkan? Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang menyesatkan? Allah. Bukan iblis, bukan syaitan. Iblis syaitan makhluk tak ada bekas.
Sama je kalau cakap kata syaitan lah, itu cakap makhluk orang panggil. Tapi hakikatnya baik jahat qada qada. Baik jahat qada qada. Itu pegangan kita. Ke mana? Dak sebut cakap makhluk ni salah, syirik siapa cakap makhluk ni. Hak Tuhan belaka kan? Benda ni faman yurid an yahdiyahu yashrah sadrul Islam. Sesiapa yang mendaki oleh Allah bahawa Allah memberi hidayah akan dia, Allah yang beri hidayah, nescaya Allah akan membuka dadanya akan Islam, akan agama. Sebaliknya waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan sesiapa yang mendaki oleh Allah bahawa Allah menyesatkan akan dia, Allah yang menyesatkan, bukan iblis, bukan syaitan. Iblis syaitan makhluk tak ada bekas. Lepas tu dia cakap hari tu syaitan iblis tu cakap asbab, tak ada salah. Tapi cakap apa tu? Cakap makhluk dah syirik kan. Atau kata mana jahil, salah pengajian sangat tu. Cakap syaitan ke malaikat ke cakap asbab. Pegangan kita makhluk tak bekas sama sekali. Cakap comel dah. Bila sebut kata malaikat tak bekas, malaikat ustaz lah. Kan malaikat. Malaikat apa? Pembantu Allah, penolong Allah. Mana istighna Allah Subhanahu wa ta'ala-nya? Mana terkaya Allah, lepas Allah dari segala-gala? Allah berkehendak kepada pegawai, penolong untuk meringankan kerjaan Allah. Memanglah malaikat ni dipanggil mudabbir, mudabbirati amra tu. Mudabbirin. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Mudabbir yang mengaturkan perjalanan alam ni. Dia panggil mudabbiratu amra tu. Yang mengatur pekerjaan malaikat ni empat ni. Tapi mudabbir hakiki balik pada ayat yudabbirullah yudabbirul amra minas sama' tu. Dalam sejadah ke? Yasin sejadah dah. Sejadah ke Yasin? Yudabbirul amra minas sama' tu. Apa hujung ayat dia tu? Sejadah ke Yasin? Sejadah? Tanya perempuan, tanya orang lelaki dah jawab kan. Yudabbirul amra minas sama' tu. Siapa yang mentadbir? Allah mudabbir hakiki. Malaikat mudabbir majazi. Mudabbir majazi lah. Allah yang mengatur, Allah yang menyusun. Tu cerita asbab. Kalau atas dunia pula, hak ni pegawai takbir, hak ni pegawai takbir, hak ni pegawai takbir. Ramai pegawai takbir. Yang mengatur, yang menyusun, yang mengatur, yang menyusun. Ini macam surah Imam. Ada yang mengatur, ada yang menyusun. Tapi mudabbir hakiki Allah Ta'ala lah. Mana kalau sebut kata malaikat yang mentadbir alam, cakap makhluk orang gitu, cakap asbab. Tapi nak ceritanya terkadang cakap comel. Sekalian yang berlaku qada dan qada. Sekalianlah hak di akhirah tu qada qada. Makhluk tak bekas. Makhluk tak bekas lah. Termasuk makhluk yang ada di hari akhirat tak bekas. Ahli syurga makhluk, ahli neraka makhluk, malaikat ada syurga neraka makhluk tak bekas. Semua yang berlaku qada qada. Jadi maknanya ketentuan Allah dan perbuatan Allah tidak ada penghujung sebagaimana mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau pergi pada perkara yang haru. Kalau kita bicara sifat kamalat Allah hanya mengetahui. Sebab sifat kamalat ni perkara wajib, tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Apalagi pada contoh barang yang tiada kesudahan baginya, nampak ahli syurga, perkara haru. Perkara haru semuanya datang daripada qadar dan qada Allah. Mana kalau mengetahui tiada penghujung, menentu pun tiada penghujung, sampai masa Allah melakukan pun tidak ada penghujung. Ni kita mati keesaan Allah pada af'al ni. Allah ni Rabbil Alamin, Allah Tuhan hak dia belaka. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain Allah, termasuk syurga, alam, neraka, alam. Siapa Tuhan dia? Allah.
Sebab tu Allah yang melakukan segala-gala. Sebab Allah ni Rabbil Alamin. Ini suratul Fatihah ni. Bagi mazhab yang ayat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu ayat pertama. Kita ayat kedua lah sebab kita Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Tapi pengertian Bismillahirrahmanirrahim pun balik kepada keesaan Allah pada perbuatan juga. Kenapa dimulakan dengan nama Allah? Sebab hak dia belaka. Gitu. Kenapa dimulakan dengan Alhamdulillah? Sekalian pujian tertentu bagi Allah. Sebab hak dia belaka. Rabbil Alamin, Allah Tuhan. Semata hak dia belaka. Tu keesaan pada perbuatan. Ni asas kita ni. Semua berlaku perbuatan Allah. Pegangan. Hak bercakap tu cakap makhluk. Tak ada salah apa pun. Cakap manusia, cakap malaikat, cakap kata syaitan lah, iblis lah. Tu cakap hak makhluk cakap asbab jua. Yang berlaku qada dan qada Allah. Yang akan berlaku di hari akhir tak ada penghujung. Jadi qada dan qada Allah pun tidak ada penghujung. Kita makhluk yang lemah selama-lama. Bukan atas dunia je kita makhluk yang lemah. Sampai di hari akhir jadi ahli syurga. Jadi power lah kita. Tak ada. Sama je. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat masuk syurga jadi Tuhan pula. Atas dunia jadi hamba. Bila masuk syurga jadi Tuhan. Ada. Hamba Allah yang lemah. Ni nak cerita hak mengetahui ni dengan pengetahuan tak ada penghujung. Mana mengetahui akan sifat kamalah Allah dengan pengetahuan tak ada penghujung. Mengetahui segala nafas ahli syurga pun dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Allah mengetahui pada azal tanjizi qadim bagi sifat ilmu. Sifat ilmu hanya ada satu ta'alluq jua, ta'alluq tanjizi qadim. Mengetahui Allah Ta'ala akan segala perkara dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung pada sedia kala. Dan mustahil lawannya lawan kepada ilmu, iaitu jahil. Wallahu a'lam.